Malaysia dan juga pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Wak Rahmat. Saya ingin ketengahkan peristiwa berkaitan dengan Bukit Puaka. Mungkin ada pendengar-pendengar di Singapura maupun pendengar khususnya secara am, pendengar penggemar rancangan Misteri Jam 12 tidak tahu akan kewujudan satu kawasan di Pulau Ubin yang dikenali sebagai Bukit Puaka. Sebenarnya kisah ini berlaku beberapa tahun lama dahulu ketika zaman-zaman Bukit Puaka adalah tempat pecahan granit, di mana ada juga katanya di sini syarikat-syarikat dari luar negeri menghasilkan batu-batu granit untuk tapak-tapak pembinaan tapak-tapak rumah di Singapura. Katanya di sini ketika kuari itu masih lagi wujud, masih lagi digunakan, ada seorang pemiliknya, seorang lelaki warga negara iaitu dari barat lah, mempunyai seorang anak. Anak perempuannya berusia 6 tahun. Dan budak perempuan ini katanya Wak Rahmat memang cukup terkenal di kalangan penduduk Pulau Ubin. Dan seringkali bila ayahnya berada di tempat kuari, budak ini akan berjalan seorang diri dengan akan ditegurlah oleh penduduk-penduduk, dan memang katanya ramai yang kenal dengan budak perempuan, kata Wak Rahmat. Jadi apa yang berlaku? Pada satu hari ini ada satu kecelakaan kemalangan yang berlaku yang mengakibatkan, dipendekkan cerita, budak perempuan berusia 6 tahun ini jatuh ke dalam kuari yang begitu tinggi, mati di tempat kejadian. Katanya di sini, oleh kerana kematian itu kematian yang mengejut, ayah kepada budak 6 tahun ini tak boleh menerima hakikatnya. Ibu kepada budak ini juga tak boleh menerima hakikatnya. Dan kuari itu terpaksa ditutup, terbengkalai, tidak ada orang yang menguruskannya. Lama-kelamaan kuari itu menampung air dan menjadi satu tasik yang memang cantik sangat. Kalau pendengar-pendengar Misteri Jam 12 kunjungi Pulau Ubin, kalau anda ke Bukit Puaka, daripada bawah kita harus panjat bukit yang dipenuhi dengan, katanya di sini, dipenuhi dengan pokok-pokok, lalang, rumput, ranting-ranting kayu. Harus kita tembusi itu semua untuk sampai ke puncaknya. Bila sampai di puncak Bukit Puaka, bila tengok ke bawah memang cukup-cukup cantik. Wak Rahmat kata, saya penduduk Pulau Ubin dari tahun 80-an KC dan berpindah ke Singapura sekitar tahun 1998. Apa yang ingin saya ketengahkan ini adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku, kisah yang tak dapat dilupakan. Rumah saya berdekatan dengan kawasan yang dikenali sebagai Kampung Nordin sebelum saya berpindah. Kadang-kadang memang KC, Bukit Puaka ini memang berhantu. Dikatakan oleh penduduk-penduduk termasuk saya yang pernah nampak kelibat anak kecil berlari masuk ke dalam hutan di kawasan Bukit Puaka yang dikenali di Pulau Ubin. Antaranya juga pernah saya, waktu itu mungkin rezeki nasib saya lah, sedang saya dengan anak saya berbasikal di waktu malam. Sebenarnya kami berdua mencari durian. Waktu tu sedang musim durian, dan di Pulau Ubin memang juga banyak pohon-pohon durian yang terbengkalai yang tidak ada pemiliknya. Dikatakan sebab ramai dah berpindah ke bandar Singapura. Jadi bila saya dengan anak waktu musim durian mencari durian di waktu malam KC, bila lalu berbasikal lalu di hadapan kawasan Bukit Puaka, saya boleh katakan pada anak saya suruh perlahankan, jangan kayuh terlampau laju. Bila di depan, seolah-olah boleh saya katakan kawasan nak masuk ke Bukit Puaka, saya berhenti, anak saya pun berhenti. Saya dengan anak mula dengar bunyi telapak kaki orang berlari. Pada mulanya kita fikirkan itu adalah babi hutan yang memang cukup banyak kelihatan di kawasan Pulau Ubin. Sampailah anak saya menegur, "Bak, apa? Tadi nampak tak ada budak kecil lari?" Casey, anak saya dapat melihat ada seorang anak kecil lari di kawasan Bukit Puaka. Selain dari itu juga, ramai pelajar-pelajar yang datang mengunjungi Bukit Puaka pada waktu malam akan kena gangguan. Antaranya mereka akan dirasuk oleh mungkin roh si mati, jin, tak tahulah, penunggu mungkin, kata Wak Rahmat. Yang paling menakutkan di Bukit Puaka, selain daripada ternampak roh anak kecil yang mati agak lama dahulu,
Bukit itu juga Kisi, dahulunya tempat orang memuja-muja. Kalau Kisi ke sana, Kisi akan nampak satu shrine. Shrine ini adalah tempat sembayang orang-orang bukan Islam. Didirikan satu shrine berwarna merah kuning. Di sanalah tempat mereka buat offering, ya, memberikan sesuatu perjanjian kepada penunggu Bukit Puaka. Dahulunya, sebelum terdirinya shrine tersebut, pada malam-malam tertentu, banyak rumah-rumah orang di sekitar Bukit Puaka akan diganggu dengan roh yang tak tenteram. Betul Kisi, kadangkala di waktu malam saya dengar kata kawan saya yang tinggal berdekatan dengan Bukit Puaka mengatakan, dikatakan oleh Wak Rahmat, benda itu akan datang ke rumah-rumah orang berdekatan dengan Bukit Puaka, pintu tingkap akan diketuk serentak, bumbung akan diketuk dalam masa waktu yang sama. Jadi bila dibuka pintu, dibuka tingkap, tidak ada sesiapa di luar rumah. Kadang-kadang gangguan ini akan mereka ternampaklah kelibat-kelibat seorang perempuan rambut panjang berjalan di waktu malam di sekitar Bukit Puaka. Dan bila dapat tahu, kata Encik Rahmat, bila dapat tahu dipanggil, dulu dikatakan di sini, di Pulau Ubin ni ada satu temple ataupun kuil. Bila dipanggil seorang Sami Buddha lah yang datang untuk semahkan kawasan itu, dari situlah Sami Buddha itu telah pun mendirikan satu shrine untuk buat offering pada hari-hari tertentu supaya roh ini tidak mengganggu penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar kawasan itu. Itulah sedikit informasi untuk pengetahuan Kisi. Kalau sekarang Kisi pergi, Kisi cuba pergi pada hari apa Kisi? Kalau Kisi nak tahu, hari Selasa. Hari Selasa pukul 10 malam ke atas. Sebab budak yang dimaksudkan mati di tempat kejadian pada hari Selasa dan 10 pagi. Pastinya akan kelihatan gangguan-gangguan di dalam kawasan Bukit Puaka. Saudara, kisah-kisah